Jadi ini adalah dua daripada prinsip umum Rogers yang diketengahkan dalam teori humanistik, iaitu kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung tetapi kita hanya dapat membimbing pelajarannya. Sebab itu kita kena tahu konten, dan apabila tahu konten, di situ kita nak bimbing dia untuk menguasai apa yang ingin disampaikan oleh kita dan apa yang perlu dia kuasai. Dan seterusnya, struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia berasa terancam. Dia akan menjadi tenang jika tiada ancaman. Maksudnya menurut Rogers ini, kita perlu sediakan sedaran yang selamat untuk belajar. Kalau kita seorang yang garang, di situ menyebabkan pelajar ini kaku, pelajar ini rasa takut. Jadi penyampaian ataupun pembelajaran tidak sampai kepada mereka. Sebab itu kedua-dua perkara ini kita perlu pertimbangkan dari segi bimbingan yang pertama. Yang kedua, kita mesti menyediakan kesedaran yang selamat untuk belajar di bawah kita sebagai guru. Seterusnya yang terakhir adalah teori humanistik Abraham Maslow. Yang ini kamu dah biasa dengar Maslow kan? Sebab Maslow ni dia melibatkan piramid tentang hierarki kehidupan kan? Jadi kalau kita lihat kat sini, dari mula physiological, safety, love belonging, esteem, self-actualization. So yang ini kita boleh bincang selepas ini. Kalau menurut Maslow ini, keperluan merupakan deprivasi di mana seseorang bertindak terhadap matlamatnya, iaitu keperluan fisiologi, psikologi, emosi dan intelek. Sangat perlu makan, pakaian, minum, semua kan. Itu keperluan fisiologi. Psikologi, kita mesti berada secara yang selamat. Emosi pula gembira, intelek pula kita mempunyai kebijaksanaan yang mendorong kita menjadi seorang yang berjaya pada akhirnya. Sekiranya keperluan kekurangan belum dipenuhi, maka keperluan perkembangan tidak akan bermakna. Maksudnya contoh kalau kita lihat ada pelajar kita kan masih dalam hidup serba kekurangan. Kasut tak ada, baju compang-camping. Bayangkan, di situ telah mengganggu dia punya keperluan untuk dia belajar. Kenapa? Kalau dia dalam kelas itu dengan kasut dia koyak, dengan tidak kemas, dengan bau, itu menyebabkan dia rasa kurang yakin. Bila kurang yakin, dia pula banyak diejekkan ke kalau dengan keadaan sedemikian, menyebabkan fokus dia untuk belajar tidak berkembang. Itu yang dikatakan kat sini, sekiranya keperluan kekurangan itu belum dipenuhi. Kalau kita tengok pelajar yang dengan kemasnya, dengan wanginya, dengan rasa yakinnya, sebab itu dia dah boleh fokus kepada pengajaran guru. Itu yang kita perlu tahu. Keperluan merupakan yang ditekankan oleh Maslow dalam teori humanistik. Bagaimana kita nak bantu pelajar-pelajar supaya dia boleh mengikuti pembelajaran yang kita sediakan. Setelah keperluan kekurangan telah dipenuhi, individu tidak lagi bermotivasi untuk memenuhinya, tetapi akan bergerak ke hierarki yang lebih tinggi. Yang saya katakan tadilah, kalau dah berwangi, pakaian cantik semua kan, rasa yakin. Jadi dia tak kisah benda itu sebab dia dah boleh bergerak ke hierarki seterusnya. Mungkin dia nak sesuatu aktiviti yang sangat mencabar. Sebab itu kalau mencabar, di situ dia menguji dia punya pencapaian, penilaian terhadap pencapaian dia. Sebab itu dia bergerak ke hierarki yang tinggi. Kalau dia berjaya, di situ dah, kalau dululah pelajar-pelajar akan dikategorikan dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tapi sekarang kita boleh kaitkan dengan pencapaian dari segi kecemerlangan, telah mencapai standard. Itu maksudnya yang dikatakan bergerak ke hierarki yang lebih tinggi, seperti yang ada Maslow katakan yang self-esteem tu kan. Macam kamu bila dah self-esteem kamu capai sebab SPM kamu dulu tip-top 10A, 8A, 9A, 11A. Jadi maksudnya kat situ kamu dah ada self-esteem kamu. Cuma yang paling atas sekali, di situ kamu akan capai sekiranya kamu dah
posting menjadi guru, mungkin kamu dah boleh menjadi guru cemerlang, mungkin kamu boleh dah menjadi pengetua. Itu yang paling tinggi, iaitu self actualization. Jadi individu akan berkecenderungan untuk berkembang, seterusnya membawa kepada penyempurnaan kendiri, iaitu mencapai potensi yang menyeluruh. Jadi kalau kita kaitkan dengan penyempurnaan kendiri, itu terpulang kepada masing-masing. Ada yang rasa kata tak cukup lagi lah, walaupun umur dia 50, tak cukup lagi lah dok, saya punya master, saya nak PhD, saya nak 2-3 PhD. Itu yang kamu penyempurnaan kendiri, terpulang kepada orang. Kalau dia kata paling tinggi target dia adalah dia nak jadi pengarah, boleh. Yang penting dia kena bergerak ke hierarki yang lebih tinggi dengan penuhi semua tu lah. Bukannya kalau nak jadi jawatan-jawatan tinggi, bukannya petik jari. Macam tu saja. Usaha yang sangat menuntut supaya dia dapat mencapai potensi yang menyeluruh. Yang ini kata-kata tadilah. Kamu kalau lihat dari segi psikologikal, kamu boleh bernafas. Ada makan, ada air, ada tidur, semua kan. Lepas tu dari segi safety, kat situ kamu kat asrama selamatlah sebab ada dapat guard lagi dalam keadaan yang kesedaran dia terjaga kan. Jadi kalau yang love and belonging, kamu ada kawan, kamu ada best friend, ada keluarga, mungkin ada yang ada dah boyfriend, girlfriend. Tak salah ya kalau kamu nak bercinta-cintaan, tapi jangan abaikan pelajaran. Sebab sebaiknya dalam proses belajar tu pun kamu proses mengenali rakan-rakan. Mungkin ini yang terbaik untuk jadi soulmate. Jadi sama-sama mesti ada target. Nak apa? Nak melahirkan anak yang berjaya, yang solehah, yang soleh. Itu terpulang pada anda. Itu esteem masing-masing. Lepas tu yang self actualization, di situ kamu yang paling tinggi lah. Rasanya kamu dah boleh mungkin menjadi seorang pencipta, apalah yang terbaik, yang tertinggi yang kamu ingin capai. Kalau saya ditanya, kalau suruh membuat PhD, saya banyak fikir, ramai yang memberi galakan, tapi diri saya ni tak move on lagi. Sebab itu saya rasa saya belum dapat mencapai ke situ. Kalau saya dapat capai, memang perlu ada usaha yang berganda-ganda. Di situ pun juga melihat setakat mana kita mampu laksanakan. Begitu juga yang pelajar-pelajar kita. Kalau dia dah boleh mencapai keputusan macam pencapaian pentaksiran bilik darjah, dia dah ada yang sampai pencapaian 6 ke, yang paling tinggi, kita galakkan dia lebih kepada penciptaan ke. Tak mustahil lah, kebanyakan yang pelajar-pelajar sekolah rendah boleh menghasilkan sesuatu yang memberi impak kepada keperluan harian. Tak mustahil. Ini antara sampel-sampel lah Maslow yang kamu kena lihat saja, sebab kita dah kuasai dah ada dah. Cuma kita nak capai paling tinggi lagi tu. Tunggu. Nanti kalau kamu dah jadi ustaz, ustazah di sekolah, jangan setakat ustaz-ustazah saja. Jadikan ustaz-ustazah yang cemerlang, guru yang cemerlang. Kalau cemerlang itu, kamu lihatlah apa kriteria untuk memohon. Macam saya memohon pencerahan cemerlang lepas, banyak perlu disimpan. Maksudnya dokumentasi 3 tahun ke belakang tu saya perlu ada. Saya perlu ada bukti-bukti yang kukuh menunjukkan betul ke tidak diri ini cemerlang. Syukur Alhamdulillah dapatlah. Okey. Dan implikasi teori humanistik ini terhadap PDP, yang pertama sememangnya berpusatkan murid, human kan, kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar, memang dia akan terokai pelajar. Yang menjadi fesi adalah guru, orang dewasa. Sebab kita nak pelajar itu mandiri, ada kemandirian untuk mencapai kejayaan. Seterusnya, melayani murid sebagai insan, kemudiannya sebagai murid. Pertama, bila kita masuk kelas, kita layan seperti manusia yang manusia, insan yang mulia. Okey. Sebab pertama kali kalau kita masuk kelas,
Mana ada budak nak buat perangai kan? Dia tengok dulu cikgu tu. Kalau dia tengok cikgu itu lemah, lemah lembut macam mana, atau pulang kepada dia nak berinteraksi, dan kalau kamu lihat ada yang kurang ajar, kamu kenalah layan dia sebagai murid supaya dia sedar mana level dia. Tu bukannya kita terus masuk pumpang marah-marah tak tentu pasal. Sebab itu kita kena layan dulu sebagai insan. Seterusnya menerima setiap murid tanpa syarat. Kalau menerima setiap murid seperti yang saya beri contoh, kalau ada lihat pelajar-pelajar yang tidak mampu, kita boleh bantu mana yang ada, mana yang kita mampu. Seterusnya, murid memilih tugasan dan aktiviti pembelajaran. Di sini kita kena beri pilihan kepada pelajar. Aktiviti apa yang mereka boleh buat. Maksudnya kita faci mereka, bimbing mereka, menggerakkan pembelajaran mana mereka perlu kuasai. Seterusnya, membantu menentukan matlamat yang realistik. Jangan menentukan objektif yang terlampau tinggi sampai tidak dapat capai. Realistik maksudnya sesuai dengan apa yang kemampuan mereka capai. Seterusnya, melibatkan murid dalam gerak kerja kumpulan. Yang ini sangat penting masa zaman sekarang. Ini adalah salah satu kemahiran insaniah, kolaboratif kan. Sebab itu kamu ada aktiviti kolaboratif bersama. Sebab kita sama-sama nak maju. Okey, seterusnya guru sebagai fasilitator. Seperti yang kamu tahu, guru menjadi role model. Memang patut. Jangan pula, okey kanak-kanak, okey murid-murid, buang sampah dalam tong sampah. Sekali tengok, cikgu sendiri buang sembarangan. Itu jangan jadi contoh. Okey, seterusnya memberikan pujian dan gerak balas kepada perasaan murid. Kalau ada murid yang baik, yang bagus, puji dengan bagus. Bukannya memuji sepanjang setiap masa. Nanti murid-murid pun lali dan tak percaya. Okey, puji dengan ikhlas. Lepas tu memanfaatkan dan menggunakan idea murid. Mungkin di situ kita boleh mencokir idea-idea pelajar. Lepas tu kita guna dan bincang bersama. Mereka akan rasa bangga. Seterusnya, aktiviti pembelajaran yang meningkatkan motivasi belajar. Di situ mungkin kita ada beri something ke, sama ada dari segi harta benda mampu dari segi kata-kata ke, apa-apalah yang boleh membangkitkan mereka motivasi belajar. Dan seterusnya, perancangan pengajaran berdasarkan minat, kecenderungan dan kesediaan belajar. Minat ini kena lihatlah, sesuaikan dengan tajuk yang dipelajari dan kecenderungan mereka macam mana, ke arah mana. Kalau ada kelas tu semuanya senyap, kita kena create something yang boleh mereka bertindak balas, berinteraksi dan tengok kesediaan belajar. Kalau tengok kelas tu macam semuanya lemah semacam, so apa yang guru kena lakukan supaya mereka terus bersedia untuk belajar. Jadi setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih.